Assalamualaikum, yo Shmina. Okey, hari ni kita nak borak pasal Hokage yang kedua, iaitu Tobirama Senju. Okey, sebelum kita start video, aku nak borak sikit. Baru-baru ni daripada HK Anime Merch ada hantar kasut One Piece kat aku. Aku tengok kotak dia ni, memang aku impress gila lah. Dia punya kekemasan terbaik gila. Kat kotak dia kita boleh nampak nama IG dia, iaitu HK Anime Merch. So jom kita tengok macam mana bentuk kasut dia dekat dalam ni. Tengok daripada segi kekemasan dalam kotak pula, memang superb lah. Dia ada plastik daripada HK Anime Merch. So kita tengok kasut dia. Saiz pun 39, memang ngam dengan aku. Kasut dia ni memang bertemakan Gear Force Luffy, macam Snakeman ataupun Bountyman. Memang kemas gila lah. Selain daripada tu, dalam kotak juga dia ada bagi token. Lepas tu dia ada bagi stiker Jinbe, Sanji dengan Mihawk. Lepas tu pun dalam kotak ni dia ada bagi 3 badge juga, macam design Franky, Luffy dengan Zoro. Dia ada bagi card daripada HK Anime Merch juga. Bagi aku, untuk barang-barang yang aku dapat dalam kotak tadi tu memang cukup berbaloi lah. Memang cukup puas hati. Memang aku recommended gila kalau korang nak beli barang anime dekat HK Anime Merch. Lagi-lagi aku ada dengar untuk bulan ni diorang akan buat sales macam topi anime ke, baju anime, kasut, jam pun ada sekali. Macam-macam anime, Dragon Slayer, Naruto, Dragon Ball, One Piece, memang pelbagai. Apa yang menarik lagi, dari setiap pembelian korang, diorang akan bagi macam-macam free gift. Macam apa yang aku dapat tadi, 3 stiker, 3 badge. Memang rugilah kalau korang tak grab daripada HK Anime Merch. Jadi kalau korang berminat untuk mendapatkan barangan-barangan anime yang memang super rare, memang cantik, menarik, kau memang the bomb, korang boleh contact ataupun DM IG hk.animemerch. Aku ada letak link dalam description. So jom kita layan sekarang. Tobirama ni dia seorang shinobi yang cukup tegas dalam setiap apa yang dia buat, dan dia juga seorang shinobi yang cukup hebat disebabkan semasa era Konoha di bawah pemerintahan dia, banyak jugalah jutsu-jutsu yang dia telah hasilkan. Okey, sekarang ni kita borak dulu pasal masa silam dia. Untuk kisah hidup Tobirama ni, dia tak adalah jauh beza sangat dengan Hashirama. Tobirama juga telah dilahirkan semasa dalam zaman peperangan. Tobirama merupakan anak yang kedua dari 4 anak lelaki Butsuma Senju. Sejak dari kecil lagi, dia memang dah sertai peperangan lah. Tapi selepas kematian Kawarama dan Itama Senju, Hashirama dan Tobirama telah pun bernekat untuk mengubah sistem shinobi ni, yang mana budak-budak macam tu tak perlu pun sertai peperangan, disebabkan dorang tak naklah tengok budak-budak terkorban dalam peperangan. Ada satu part ni, kita masuk sikit dalam kisah hidup Hashirama. Diorang ni macam syak sesuatu lah dekat Hashirama, disebabkan dia selalu hilang masuk ke hutan, dan mana kita tahu Hashirama telah pun berjumpa dengan Uchiha Madara. Oleh sebab tu, Butsuma Senju telah pun menugaskan Tobirama untuk mengikori Hashirama, sebab diorang pun nak tahulah apa yang Hashirama pergi dekat hutan tu. Tantah dia buat benda bukan-bukan kita tak tahulah kan. Selepas je diorang dah tahu hubungan di antara Hashirama dengan Madara, tapi dekat sini ada plot twist jugalah, disebabkan dari klan Uchiha pun telah membuat benda yang sama macam klan Senju. Diorang pun ada mengikori lah pasal gerak-geri diorang ni, dan sampai satu masa sewaktu pertemuan di antara Hashirama dengan Madara, diorang pun telah diperangkap oleh keluarga masing-masing untuk menyerang antara satu sama lain. Dan macam apa yang kita tahu, selepas je kejadian tersebut, Madara telah pun memutuskan persahabatan di antara mereka. Start dari situ kita boleh nampak lah yang ketegangan di antara kedua-dua klan ni makin tinggi. Dalam setiap pertempuran je, diorang mesti akan berjumpa. Hashirama akan bertarung dengan Madara, manakala Tobirama pula akan bertarung dengan Izuna. Diorang pun bertarung, sampailah dalam satu pertarungan ni, Tobirama telah pun berjaya untuk menyerang Izuna, dan dia juga adalah orang yang bertanggungjawab untuk membunuh Izuna. Dalam pertarungan di antara Tobirama dengan Izuna, kita boleh nampak lah yang kebijaksanaan oleh Tobirama ni untuk menanggani mata Sharingan. Pada awalnya, sewaktu Izuna menggunakan mata Sharingan dia, Tobirama memang pejam mata dia lah, disebabkan dia tak nak terperangkap dalam genjutsu. Tapi sewaktu diorang bertarung, tiba-tiba Tobirama telah pun mencampakkan kunai dia. Dalam masa yang sama, dekat kunai tu ada mark untuk teleportation, dan tiba-tiba lagi Tobirama telah pun muncul di hadapan Izuna, dengan dia telah pun menebas Izuna, sehingga kan Izuna telah pun tewas dalam pertarungan tersebut. Tapi untuk peperangan di antara kedua-dua klan ni, aku tak nak sentuh banyak. Selepas je kedua-dua klan ni mendapat perjanjian damai, Konoha telah pun dibangun
membangunkan atas impian Hashirama dengan Madara. Tapi waktu tu Hashirama memang nak bagi Madara menjadi Hokage. Lalu Tobirama adalah orang yang bertanggungjawab untuk membuka pemilihan dan dia memang bertegaslah untuk Hashirama menjadi Hokage. Disebabkan Tobirama ni dia memang yakinlah yang satu hari nanti klan Uchiha ni mesti akan berpaling. Lagi-lagi si Uchiha Madara tu. Selepas dari tu kita boleh nampak lah yang Tobirama ni dia jadi macam penasihat untuk abang dia. Dia lah orang yang bertanggungjawab untuk bersuara sewaktu abang dia nak buat keputusan ke apa. Sebagai contoh, sewaktu ada meeting yang pertama di antara kesemua Kage. Pada awalnya Hashirama dia nak bagi telbis yang ada dekat Konoha secara percuma dekat kampung-kampung yang baru nak up macam tu lah. Lepas tu Tobirama telah pun bersuara dengan dia meminta untuk kenakan bayaran jikalau kampung-kampung yang memang nakkan telbis tu kena bayar lah kan. Mana ada benda yang free. Tapi benda ni bukan aku reka cerita buat pala tau ke apa. Ni memang fakta yang betul. Lepas je kematian Hashirama, Hashirama telah pun melantik Tobirama untuk menjadi Hokage seterusnya dengan dia ada letak harapan lah yang Tobirama tak akan aniaya klan Uchiha. Dan dalam masa yang sama Tobirama telah pun memimpin kumpulan yang dianggotai oleh Sarutobi Hiruzen, Koharu Utatane dengan Homura Mitokado. Sewaktu Konoha di bawah pemerintahan Tobirama, waktu tu kita boleh cakap yang Hokage kedua iaitu Tobirama ni adalah antara Hokage yang berjaya lah. Disebabkan sumbangan Tobirama dekat Konoha ni memang cukup besar lah. Sebagai contoh, dia telah pun menubuhkan akademi, telah pun menubuhkan pasukan Anbu dan dia pun telah membuat Chunin exam. Walaupun sewaktu di bawah pemerintahan Tobirama, kita boleh cakap yang penduduk Konoha memang senang gila lah dekat dia. Tapi dia tetap berhati-hati dengan klan Uchiha disebabkan dia tak nak lah sejarah mungkin berulang kan. Dia tak nak lah benda yang sama berulang lagi. Tobirama pun telah mewujudkan pasukan polis yang mana tugasan tersebut telah pun diberikan kepada klan Uchiha yang bertujuan dia mengharapkan kekuatan daripada klan Uchiha ni diorang menggunakan dekat benda yang bermanfaat lah. Tak adalah pergi mengintai orang mandi ke apa kan, sebab diorang ada mata Sharingan kan, boleh tengok macam-macam pergerakan lah kita boleh cakap kan. Matlamat Tobirama ni dia memang seakan sama je macam Hashirama yang mana diorang ni akan berusaha untuk mendapatkan keamanan dengan cara mereka yang tersendiri. Tobirama pun dia adalah usaha untuk menjalinkan hubungan yang baik di antara kampung-kampung yang lain. Sewaktu dia ada meeting dengan Raikage yang kedua, mereka pun telah diserang oleh Ginkaku dan Ginkaku yang mana kita tahu kedua-dua shinobi ni memang cukup bahaya lah. Memang kita boleh label the dangerous man in the shinobi world. Manakala semasa perang dunia shinobi yang pertama, kalau tak silap ke perang dunia shinobi yang kedua, aku pun tak sure, pasukan yang dipimpin oleh Tobirama telah pun dikejar oleh Ginkaku dan angkatan dia. Tapi diorang tahu kalau benda tu berterusan, diorang memang dalam keadaan bahaya lah disebabkan Ginkaku memang dah makin rapat. Dan pada awalnya Hiruzen dengan rela hati untuk menjadi umpan dan manakala yang lain boleh melarikan diri. Tapi Tobirama sebagai Hokage yang kedua, dan tentulah dia tak nak sia-siakan potensi yang ada dekat shinobi yang muda pada waktu tu. Dan dia pun sanggup buat apa je untuk memastikan orang-orang yang ada dekat dia tu terselamat, dapat melepaskan diri lah. Lalu Tobirama pun telah membuat keputusan untuk berhadapan dengan Ginkaku dan angkatan dia secara bersendirian. Sebelum Tobirama terkorban, dia telah pun memberikan tanggungjawab kepada Hiruzen sebagai Hokage seterusnya. Untuk kekuatan Tobirama ni memang tak dapat disangkalkan lah dengan teknik teleportation dia dengan jutsu-jutsu yang lain lagi. Kita boleh nampak yang Tobirama ni memang cukup hebat lah untuk menggunakan water element. Sebagai contoh, sewaktu dia bertarung dengan Hiruzen selepas dia dihidupkan balik oleh Orochimaru. Aku ambil part sikit semasa perang dunia shinobi yang keempat. Selepas keempat-empat Hokage telah pun dihidupkan balik oleh Orochimaru dengan teknik Edo Tensei, selain daripada Minato, Tobirama juga adalah salah satu karakter yang memang banyak membantu sewaktu bertarung dengan Obito. Waktu tu Obito telah pun menjadi Jinchuriki untuk Ten Tails. Tapi aku ambil satu part yang menarik dulu selepas diorang dihidupkan balik oleh Orochimaru. Waktu tu dia dapat tahu yang Sasuke ni ada berniat untuk menghancurkan Konoha. Waktu tu memang dia, kau nak hancurkan Konoha, kau ni memang budak sialan lah, budak Uchiha memang sialan. Dia terus angkat jari je, terus cakra dia macam dia punya aura cakra tu memang kuat gila lah, sehingga telah memaksa Hashirama untuk mengeluarkan cakra dia untuk menghentikan Tobirama. Waktu tu dia suruh Tobirama turunkan jari dia lah sebab dia tak nak lah benda tu jadi macam complicated kan. Padahal waktu tu Sasuke hanya nakkan penjelasan daripada Tobirama, Hiruzen dengan Hashirama, tapi Minato aku rasa tak ada kena-mengena pun. Jadi waktu tu kita boleh nampak lah yang kekuatan cakra daripada Tobirama ni memang antara yang cukup kuat lah, tapi dia masih lagi rendah daripada Hashirama. Dan satu lagi part, sewaktu diorang bertarung
bertarung dengan Obito. Waktu tu Naruto dia mula sedar lah cara yang berkesan untuk menyerang Obito hanya menggunakan Senjutsu. Naruto pun telah bersedia untuk menyerang Obito dengan menggunakan Rasengan, dan dia pun telah mencampurkan sedikit cakra daripada Senjutsu. Dan dalam masa yang sama, Tobirama pun dia perasan yang Naruto dah alert sewaktu Gamakichi dia pergi meludah dekat Obito tu. Dia pergi Lepas tu pun Tobirama telah pun menggunakan teknik teleportation dia untuk membantu Naruto menyerang Obito. Dan akhirnya memang betul serangan daripada Senjutsu je yang mampu untuk memberi kesan dekat Jinchuriki Tentail. Dan selepas je Naruto telah pun berjaya untuk menyerang Obito, Tobirama pun ada cakap ada satu masa ni dia terasa seakan dia bertarung di samping Hashirama, yang mana dia tujukan kata-kata tersebut dekat Naruto. Tapi sampailah satu masa tiba-tiba Naruto ada buat hal sikit kan, dia buat serangan macam tak tentu pasal je. Tobirama pun dia cakap budak ni memang konyol, dia bukan main tu. Okey, sampai sini je lah sedikit perkongsian pasal Tobirama Senju. Kalau ada benda yang best lagi pasal Tobirama, korang just drop je komen dekat bawah. InsyaAllah kita jumpa dalam next video. Assalamualaikum.